Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya, satu topik yang cukup penting dan satu topik yang saya kira juga menarik untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kami di Ruang Bicara hari ini ialah cabaran wanita profesional dan berkemahiran tinggi dalam pasaran pekerjaan. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hapsah Said Hassan yang merupakan Yang di-Pertua Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita ataupun NCWO. Jadi Tan Sri, apa khabar? Khabar baik. Lama kita tak berjumpa sebenarnya. Betul. Terima kasihlah jemput saya. Itulah, saya cukup bangga sekurang-kurangnya dapat berjumpa semula dengan Tan Sri. Itu yang tidak penting. Online aja. Betul. Baik, Tan Sri, ini seperti yang saya katakanlah merupakan satu topik yang cukup penting dan perlu diwar-warkan sebenarnya. Tetapi kepada anda yang sedang bersama kami, saya juga mendapat keizinan daripada Tan Sri. Sekiranya anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini, seperti biasalah, gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Baik, sebelum kita bercakap lebih mendalam lagi tentang isu ini sebenarnya, saya nak dapatkan pandangan ikhlas daripada Tan Sri sendirilah, daripada kajian dan juga penglihatan ataupun apa yang dibuat oleh NCWO dalam isu ini. How serious is actually bila kita bercakap tentang isu wanita-wanita profesional dan berkemahiran tinggi ini meninggalkan pekerjaan mereka ataupun meletakkan jawatan? Serius. Okey. Kerana penyertaan wanita dalam pasaran kerja, kalau di Malaysia kita terendah dalam ASEAN, second. Kedua terendah dalam ASEAN, dan sebagai sebuah negara yang agak majulah, ini is not acceptable. Kalau masa merdeka dulu dalam 30%, kita naik perlahan-perlahan ke 55, dan I think lepas COVID, semasa COVID dan lepas COVID menurun lagi. But okay, that will affect everyone lah. Tapi yang saya bimbang ini adalah wanita profesional dan berkemahiran tinggi. Kalau mereka berhijrah keluar dari pasaran kerja, kita tak boleh terima keadaan ini. Firstly, kerana wanita is about 50%, hampir 50% dalam penduduk Malaysia, dan kita tak mengguna aset kita sepenuhnya, dan mereka ini sudah berpelajaran tinggi, dan dengan penuaan atau aging, we need human resource. Jadi kalau mereka keluar, kita akan kekurangan, dan saya rasa ini terjadi kerana we cannot accept this situation, kerana saya rasa kita telah melabur dengan tinggi dalam pendidikan mereka. Betul. Dari basic degree ke postgraduate degree, some of them 4 tahun, 3-4 tahun dan 2 hingga 4 tahun tu lama tu. Pelaburan yang amat besar. Jadi bila mereka tinggal dan go out, kita tak guna sepenuhnya pelaburan kita itu. We don't get the returns fully. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka ni sudah berpendidikan dalam pelbagai bidang profession. Doktor lah, dentist lah, engineer lah, accountant lah, peguam lah. And then also dalam ekonomi, ahli ekonomi, pakar, macam-macam pakar. So bila mereka keluar dari pasaran kerja, kita kehilangan kepakaran. Dan but we need all this kepakaran. Ini sangat merugikan. Lagi satu, bila wanita yang berpendidikan tinggi atau berkemahiran tinggi ni keluar, dan pool bakat wanita yang talented women ni mengecil. So the talent pool becomes small. Jadi untuk nak naik pangkat dan sebagainya, very few. So peluang naik pangkat, so the diversity, so kita lihat di atas kurang wanita kerana ada keciciran ni. So apa
pool ni yang kecil ini akan mengakibatkan diversity di peringkat membuat keputusan tu kurang. Dan diversity di peringkat membuat keputusan, gender diversity ni sangat penting ya. Because kajian menunjukkan bila ada diversity dalam pengurusan di peringkat tertinggi atau dalam board contohnya, keputusan tu menjadi makin berkualiti bagi organisasi itu. Kalau macam syarikat, then become more productive, become more profitable. So prestasi keuangan dan sebagainya makin baik because ada different perspective. Ini sudah dibuktikan dengan penyelidikan dan kajian. Dan jadi kalau kita kehilangan talent-talent ni keluar, then the chances of them going up untuk fill up jawatan-jawatan ini kurang. Tapi kalau kita lihat Tan Sri kerajaan sendiri pun telah membuat pengumuman dan juga seruan sebenarnya untuk meletakkan wanita-wanita bila Tan Sri sebut tentang di peringkat membuat keputusan itu, terutamanya untuk syarikat-syarikat swasta dan juga syarikat-syarikat JLC sendiri. 1%. Jadi apakah Tan Sri melihat masih lagi banyak kekosongan yang perlu dipenuhi? Saya rasa ada kota-kota ni bagus, tapi yang saya dengar keluhan is mana kita nak cari wanita ni So as I go back to the pool, is small because they have gone out so kita kena ambil tindakan yang affirmative lah untuk make sure they don't leave. So itu kita kena kaji kenapa mereka ni leave. There's one more thing that I'm concerned about. When they leave pasaran kerja, they masuk informal economy. Dan informal economy ni biasanya is unprotected jobs, employment dia tak stabil dan bukan full time. And they're not protected, perlindungan sosial dan sebagainya So I feel ini satu masalah juga bila wanita keluar dan berhijrah ke informal economy. So we need to do something also about the informal economy. Bukan if informal economy itu no good. Informal economy kalau kita jaga baik-baik, it can address poverty, kemiskinan, increase the income of people dan sebagainya, dan menjana pekerjaan So I think we need to address issue of women dalam informal economy as well. Bila mereka berhijrah. Kita juga nak tahu daripada kajian yang dibuat oleh NCWA, apa sebab utama sebenarnya wanita-wanita yang berkemahiran tinggi dan profesional ini sanggup meletakkan jawatan. Apa alasan mereka sebenarnya? Kalau kita tengok trendnya meningkat selepas mereka keluar ijazah, dapat ijazah dan sebagainya, diploma ke ijazah, trendnya tinggi sehingga mereka mencapai umur 29 atau 30 tahun. Then start to decline penyertaan mereka So apa sebabnya? Umur inilah umur reproduktif. Inilah umur mereka membina keluarga, mereka kahwin, mereka ada anak. So wanita ni keutamaan dia no matter what you say, dia lebih memikul tanggungan reproduktif ni jagaan anak, jagaan ibu bapa yang tua dan sebagainya. Wanita more likely to take up this role. So mereka akan membuat pilihan, berbaloi tak kalau dia bekerja, anaknya tak ada jagaan yang selamat, yang berkualiti dan kalau dia mampu pun dia worry masa dia kerja anak dia selamat tak. Betul. Yang keduanya, kalau dia tak mampu kata buat mengada pembantu dan dia nak kena hantar pula kat nursery, it's a big hassle The women ni dia akan calculate, dia akan hitung berbaloi tak untuk hantar anak ke tabika ke rumah jagaan kanak-kanak misalnya. Yes. Kalau dia tengok, dia hitung pros and cons, kalau turun kepada biarlah dia duduk di rumah,
sampai anak dia besar. So in the meantime dia buatlah something else. Dia berhenti kerja kan. So kita kena lihat kerajaan buat macam-macam program, macam-macam inisiatif, tapi masih women tak kekal. There must be something wrong. So saya rasa kita perlu lihat dari kacamata mikro. Lihat from the perspective of the woman. Dan juga maybe suami dia ya. Kenapa sungguh pun ada insentif ni, flexible working hours lah, working at home lah, tabika lah, at work lah, tabika dalam community lah, macam-macam kita ada, tabika perpaduan lah, tapi masih tak meningkat ya penyertaan wanita. Saya rasa perlu lihat semula. Mungkin kita buat tabika tempat kerja, mungkin mereka ni, have we asked the parents or not? Apa dia punya, apa dia nak? Kita kena tanya. They want at work or they want in the community? Contohnya, kalau you tak ada kereta, of course, professional women and yang berkemahiran tinggi mungkin mereka berkemampuan ada kereta dan sebagainya. Tapi you should talk in general. Mungkin nak bawa anak naik motor ke is difficult. So mungkin yang dekat dengan rumah is the best alternative. But we need to identify apa dia yang mereka mak. What is it that they want? Is it yang berkualiti? So yang ramai yang professional women ni dia kuatir, I send my child to a childcare center. Of course, yang good ones sangat mahal. Betul. Sangat mahal. But kalau dia mampu, fine. But it's taking a lot of the money away from the savings dan sebagainya ya. So kita perlu lihat ini adalah punca utama. Women will always give priority kepada anak dan keluarga. They will give no matter what you say. However career minded they are, priority dia di situ. So kalau dia pergi kerja pun dia masih duk ingat anak dia. So you wonder about productivity dan sebagainya. And I think kita perlu berusaha lebih keras lah supaya perkara begini tidak berlaku. Berlaku juga insiden-insiden di pusat-pusat jagaan kanak-kanak yang mengakibatkan kanak-kanak ada yang sehingga meninggal dunia dan sebagainya. Apakah itu juga antara faktor yang membimbangkan? Yes, membimbangkan. Dia bimbang tentang quality, dia bimbang sometimes dia tak ada pilihan, dia kena hantar ke tempat tu because that is the most convenient. Tapi saya rasa this sort of problems we have to address. Dan saya rasa priority kena diberi kepada yang berpendapatan rendah, yang they can be professional women but they are not earning a lot. Sekarang pun you tahu gaji doktor pun yang baru keluar, they don't get much, So by the time they beli kereta dan sewa rumah and so on, how much tinggal untuk hantar anak ke pusat jagaan anak yang berkualiti, yang selamat. So I feel kita kena address childcare. Sistem sokongan. Bila Tan Sri sebut tentang soal ini, saya teringat kerajaan juga sebenarnya telah pun mengambil langkah dan juga menyeru kalau boleh diwujudkan pusat jagaan kanak-kanak di tempat di mana keluarganya ataupun ibunya bekerja. Jadi apakah Tan Sri melihat ini satu langkah yang baik? Seperti yang saya kata, pusat jagaan anak di tempat kerja it's a good idea kalau mereka boleh bawa anak tu, it's convenient. Kadang they don't work at the same place. Siapa yang bawa anak tu, bapa ke mak ke, so I think you need to take the reality of the parents or the women sebelum you buat dasar-dasar ini dan wujudkan ini. Saya rasa yang di tempat kerja is good. Mereka boleh guna. Tapi adakah kita nak buka pada semua? Saya rasa mesti ada macam skill yang kurang mampu, mungkin you give them priority Yang mampu mungkin boleh hantar kepada swasta dan sebagainya. So yang pokoknya saya rasa masa saya Vice Chancellor, kita ada wujud program yang we call it Early Childhood Education and Care. Dan ini sangat penting. Kita buat sehingga kita buat standards dan kita buat sistem untuk menilai.
dan macam bagi akreditasi, ini selamat, ini tak selamat, dan mereka boleh guna sistem penilaian ini untuk memperbaiki pusat-pusat mereka. Saya harap this is still going on because I think it was a very good program untuk menyenangkan ibu-ibu ni yang anak mereka di tempat yang selamat. You get a kind of accreditation, this is selamat, tempat ni selamat. Okey, satu lagi persoalan juga yang mungkin daripada kajian yang dibuat oleh NCWO sendiri. Ialah wanita-wanita profesional dan berkemahiran tinggi ini kadang-kadang mengambil keputusan untuk meletak jawatan itu kerana tekanan yang diterima, baik dari segi fizikal dan juga dari segi psikologi di tempat kerja. Apakah itu juga antara isu yang menjadi perkara utama kenapa mereka meletakkan jawatan di tempat kerja? Ya. Okey, kalau tempat kerja ni saya berpendapat begini pengurusan yang kurang peka tentang gender diversity dan gender inclusivity. Contohnya, ada tanggapan kerana ini adalah masyarakat patriarki contohnya, bahawa tentang mereka menyoal tentang kebolehan wanita dan mereka kata women are not ambitious. Dia tak nak, they don't want to be promoted. Padahal mereka kurang memahami and then mereka tak mengesan women ni bercita-cita tinggi but they don't recognize it. So women ni bila dia nampak dia pun tak boleh naik pangkat, they become very demotivated. Mereka rasa terpinggir kerana kerja mereka tidak dinilai, sumbangan mereka tidak dihargai. So they become demotivated dan mungkin mereka pun rasa tak payahlah nak berlumba-lumba. Itu the psychological impact is they accept it. So kita kena erase ni, kena ajar wanita, no, you should not. You must keep on fighting. You must show your ability. Ada teknik-tekniknya untuk menonjol dan kebolehan dan sebagainya. Tapi yang pentingnya saya rasa is the majikan lah. Majikan mesti ada dasar-dasar dan program-program yang peka gender. Contohnya dari segi kenaikan. Masa saya Vice Chancellor, saya ingat kalau kenaikan pangkat, saya buat dasar, saya kata at least one name must be a woman. So mereka kena pergi cari, betul tak? Nak jadi dekan ke, timbalan dekan ke, pengarah ke, any jawatan tinggi. Sebenarnya ada, women tu ada, but because mereka ada this perception, they feel they think the women tak boleh jadi pemimpin, so they never bring up the name. Tapi bila saya buat macam itu punya dasar, they pergi cari. So after that, the banyak nama wanita, and they are berkebolehan, berkemahiran, berpengetahuan, setanding dengan lelaki. So I appointed, when I left, it was like 50%, more than 30% lah wanita yang dalam jawatan tinggi. But I must say, pada mulanya I have to overcome this yang saya cakap, psikologi ni. Bila kita nak bagi jawatan tu dekat wanita, dia cakap dia tak nak terima. Dia kata bagilah dekat orang lain. I will think more competent. I call, saya panggil. Saya panggil dan saya tanya why. So dia buatlah cerita ni. Dia rasa tak apalah, biarlah. I know at the back of the mind is also dia nak free time, senang dia nak pergi ambil anak dia dan sebagainya kan. But that's okay. But I always tell them, but I have confidence in you. Kenapa you tak ada keyakinan diri? Take the job, do it and see. So lepas tu tak ada dah lah yang berani, because they know I will call them. So they did very well. So maknanya they have to overcome this
psychological obstacle, barrier. Ada macam barrier ya dalam fikiran wanita. Dia boleh buat, bukan tak boleh buat. Saya sangat yakin dengan kebolehan wanita. Bila Tan Sri sebut tentang psychological barrier ini pun sesuatu yang penting jugalah. Saya juga nak bangkitkan persoalan ini, dan ianya merupakan persepsi yang dimainkan dengan begitu meluas, terutamanya beberapa tahun yang lalu lah, yang mengatakan saya tak sukalah kalau bos saya tu seorang wanita kerana bos wanita ni dikatakan very bossy, cerewet dan sebagainya. Ada lagi ke pandangan macam tu? Ini yang masalahnya. Bila wanita tu tegas, berdisiplin, dikatakan bossy dan cerewet. When the man do that, no, very good leader. So ini persepsi ya. Yes. Ini adalah tanggapan masyarakat. Dia nak tengok wanita tu dalam fikiran dia lah. Wanita tu lemah lembut, tak melawan, suara tak keras, Padahal if you ask me, inilah ciri-ciri wanita yang akan beri kejayaan kepada wanita hari ini. Kerana dunia sudah berubah. Dunia sekarang perlu sifat-sifat yang ada pada wanita. Wanita dia suka berkolaborasi, dia suka networking, dia sangat prihatin, dia emotion oriented, very caring. Ini diperlukan sekarang. Dalam dunia sekarang, this is the ciri-ciri kepimpinan yang kita mahu. And itu sebab saya rasa this is kalau kita lihat betul, we would promote more women. The organisation will become much better. Dan saya haraplah, saya pun tengok dalam universiti dan sebagainya. Saya selalu cakap pasal universiti lah, because itu my background. I would like to see more women vice chancellors, deputy vice chancellors, dekan-dekan. Because when I was BC, when I had a good diversity, a good mix of men and women, we did very well. Because they always bring different perspective to the table. Kalau I depend on the men saja, perspektif dia lain ya. But the women open up a different perspective. Dan ini memperkayakan decision making kita. So I think saya haraplah macam Kementerian Pendidikan contohnya, I hope menteri dia yang saya kenal dan hormati sangat, pilih-pilihlah calon, let her have many calon, and make sure ada ramai wanita so that she can pilih the best. Okey. Satu lagi persoalan juga timbul juga pandangan dan juga pendapat yang mengatakan antara faktor yang menyebabkan wanita-wanita profesional dan berkemahiran tinggi ini tidak berkekalan dalam jawatan mereka ialah kerana berlakunya tanpa kita sedar sexual harassment dan sebagainya. Pandangan Tan Sri? Ini of course dulu kita ada sexual harassment code. Kita berjuang ni dah lama tau, berpuluh dah almost 20 over years ya. Kita mula dengan sexual harassment code ya. Ini memang betul terjadi. Sexual harassment is very subtle dan boleh dalam macam-macam bentuk, physical lah, mental lah, psychological lah, tekanan emosi ya. So tapi with sexual connotation dan innuendo. Saya rasa ramai yang affected that they are so scared. Saya boleh bagi dalam bidang perubatan dan bidang pendidikan, contohnya di universiti pelajar wanita dengan lecturer wanita. I'm talking about man, woman, because of the power relation, but also can happen sexual harassment boleh juga terjadi pada lelaki Tapi let's just look at from the woman's point of view. Katalah pensyarah dan ada student, dia boleh sexually harass the student, dan student ni takut because depends markah dia, pemakahan dia nak lulus atau tak lulus, depends so much on the lecturer. So mereka tahan dan mereka tertekan. Dulu kita ada sexual harassment code, so kita buat prosedur untuk membuat komplain ada yang datang komplain, ada yang tak datang komplain. Ramai yang tak komplain because of this fear. Sekarang dah ada undang-undang, that is good. Itu yang saya kata, kerajaan ni agak progresif. Banyak undang-undang dah diluluskan, antaranya adalah sexual harassment.
Dan kita semua berterima kasih because sekarang ada undang-undang, dia ada set up macam tribunal dan boleh bawa ke tribunal ya. So kita tengoklah bagaimana ini dilaksanakan nanti. But as a start it's very good, it's a progressive step dan kita boleh tambah baik nanti. Ya. Okey, kita akan sambung lagi Tan Sri, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, kami beri peluang dan kesempatan kepada anda. Sebab itulah kami menyediakan 2 talian kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Mungkin anda juga ada pandangan-pandangan yang boleh kita kongsikan bersama dengan tetamu yang ada di studio bersama dengan kita, itu yang berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hapsah yang merupakan yang di-Pertua Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita ataupun NCWO. Kita jumpa selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara di Bernama TV ini dan kita masih lagi bercakap tentang satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya, iaitu cabaran wanita profesional dan berkemahiran tinggi dalam pasaran pekerjaan. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hapsah Said Hassan yang merupakan yang di-Pertua Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita ataupun NCWO. Baik, apa lagi langkah-langkah yang Tan Sri lihat secara ikhlas bahawa ianya mungkin boleh memberikan satu kesan ataupun impak kepada cabaran wanita profesional dan juga yang berkemahiran tinggi ini sebenarnya, Tan Sri? Saya rasa flexibility atau keluasan sangat penting bagi wanita, so that dia ada work-life balance. Okay. Dan kerajaan banyak memperkenalkan inisiatif ini, dan bagi insentif so that private sector pun take up the idea, kan. Contohnya flexibility dari hybrid model, kerja di rumah dan also kerja di office, ataupun part time, ataupun flexi time, ataupun kerja dari rumah, ya. Dan saya lihat lepas COVID ni, semasa COVID kita semua kerja dari rumah, dan juga bukan dari rumah, location lain pun boleh. So maknanya kita perlu belajar from COVID ni, guna lebih banyak IT untuk menghubung, beri kemahiran, guna banyak lagi app, develop lebih banyak app, dan juga membolehkan wanita kerja not saja dari rumah tapi juga tempat-tempat lain, ya. So kalau ada flexibility macam ini, saya rasa wanita akan kekal atau akan kembali kepada tempat kerja. Tapi yang penting saya rasa is childcare lah, and support system, ya. Support system ni saya rasa bukan untuk anak-anak saja, but also ibu bapa sakit, yang orang sakit dan sebagainya, ya. Kemudahan mesti ada untuk mereka ni. Dan sekarang ni dengan perubahan with the use of IT, inovasi dan sebagainya, care tu sudah berubah, banyak yang ambulatory contohnya, ada penjaga yang datang ke rumah bagi fisioterapi, ada yang datang untuk membantu orang yang sudah warga mas contohnya, they cannot get up, they cannot read to them, so ada peluang bagi wanita yang profesional dan berkemahiran tinggi ni, peluang-peluang kerja baru, ya, dari segi the care profession, untuk mengambil peluang untuk go into the ambulatory services, ya, kerana ini sangat diperlukan, kerana because of the aging population dan sebagainya, dan juga people don't like to go out and go to hospital, klinik dan sebagainya kalau servis boleh datang ke rumah, ya. So I think perkara yang progresif, the changing scenario
dalam banyak bidang, terutamanya bidang perubatan dan kesihatan ini patut direbut oleh wanita. Ya, so itu satu dari segi pekerjaan. Satu lagi dari segi menyesuaikan, saya rasa post COVID ni ada banyak perkara yang berlaku yang agak baik. Kita sedar people can work from home contohnya, dan produktif pun. Dan satu lagi, post-COVID ni, kita lihat the Sustainable Development punya kerangka, framework dia tu, ada apa yang dikatakan ESG, Environment, Social dan Governance. Kena masuk, kita kena ambil kira ni. Dan syarikat-syarikat ni, now, sekarang, government dah bagi 1% kan, but I think it will increase because syarikat sendiri sedar mereka perlu melihat kepada gender equality dan inclusivity. Ini diperlukan di bawah kerangka ESG. So saya rasa minda akan berubah cepat. Dan mereka akan lihat mereka perlu letak affirmative action yang membantu wanita. And mereka tidak akan melihat ini as special treatment contohnya tapi adalah satu perkara yang crucial, yang penting, yang perlu dilakukan untuk mengekalkan talent-talent wanita ini dalam pekerjaan. Mereka sedar that they're losing talents, dan talent sangat susah untuk dapat, you have to import lah dan sebagainya. So saya rasa ini satu macam nikmat lah the ESG model ni, kerana mereka fokus kembali kepada gender equality dan gender inclusivity. Ini satu perkara yang baik. Sesuatu yang mungkin juga ingin dapatkan pandangan daripada Tan Sri lah. Ini pun sesuatu yang sukar sebenarnya, minda, mengubah minda dan juga pemikiran dan juga pendekatan wanita-wanita itu, macam kita sebut di awal-awal program tadi, selalunya lah bagi seorang wanita itu, mereka meletakkan kepentingan keluarga dan suami itu selalunya berada di tempat yang cukup istimewa sebenarnya. Dan kadang-kadang bila suami itu sudah pun ada pekerjaan yang begitu baik dengan gaji yang begitu tinggi dan sebagainya, mereka merasakan bahawa tak perlulah lagi saya kerja, saya tumpukan perhatian kepada rumah tangga. Tetapi mungkin mereka tidak menyedari bahawa sumbangan mereka dari segi untuk ekonomi negara, politik dan sebagainya mungkin akan memberi impak. Jadi pandangan itu sebab kita kena keep their motivation high. Saya rasa pekerjaan ni tak semestinya you go out and work in the office ke organisasi ke institusi. You boleh jana pekerjaan sendiri. Dan wanita yang profesional dan berpendidikan yang berkemahiran tinggi ni, they can. Dia boleh become self-employed. Betul. Dan bagi saya ini sangat penting. Self-employment, kita ubah fikiran kita kepada keusahawanan. Dan one of the things I wish to promote is actually keusahawanan. Tapi bukan keusahawanan yang jaguh dalam negara saja. Kita sudah lihat women boleh buat. Mereka sudah pun menceburi bidang-bidang yang dulunya macam impossible. Perkapalan lah, kejuruteraan lah, security. They have even got oil and gas. Mereka sudah masuk bidang-bidang begini. Dan saya rasa tak hairan kalau mereka, kalau dipupuk, dibimbing, boleh menjadi usahawan yang boleh menembusi pasaran dunia. I think this is what we must encourage. Jangan saja lihat pasaran kerja as being employed by somebody. Tengok pasaran kerja as being self-employed, dan perniagaan dan keusahawan is the answer. Tapi mesti bercita-cita tinggi. Bagi saya, jangan you should do so that you can become an international player, ataupun regional player. Dan ada banyak perkara, banyak program kerajaan pun yang ada untuk kita membimbing usahawan-usahawan. Tapi kita kena very strategic dan plan betul-betul, so that we take them step by step to go up to the international level. Bagi saya, keusahawanan ni sangat-sangat
penting dan wanita saya rasa boleh berjaya because mereka mempunyai sifat kolaborasi, sifat sinergi, mempunyai sinergi dengan orang lain, ya. So mereka boleh buat networking dan bekerjasama untuk memajukan diri peringkat rantau, serantau ataupun antarabangsa, ya. But we need to say, women, you can do this. You can do this. Mereka mesti boleh percaya. Dan kita pun ada contoh-contoh. Even dalam negeri kita, dalam negara kita, wanita yang berjaya menembusi pasaran dunia, tapi not enough. Kita perlu menggalakkan this professional and highly skilled women to think also about perniagaan, being self-employed, dan bukan saja makan gaji. Ya. Okey, kita difahamkan ada pemanggil di talian sekarang ini, Tan Sri. Kita ambil dulu panggilan daripada Baha, Kuala Lumpur. Difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Baha. Waalaikumsalam, Sarkawi. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, Baha. Ya. Terima kasih kita terima call saya ni. Saya terpanggil lah bila tajuk malam ni, Sarkawi, kan. Ya. Saya nak bagi pandangan dan mungkin persoalan lah kepada Profesor, kan. Ya, silakan. Berkenaan dengan ini, kita cerita dari segi sistem kekeluargaan lah, Sarkawi, ya. Okey. Berkenaan dengan ni, sebab yang saya lihat lah, ini saya cerita dari segi rakyat biasa lah. Kamu cerita dari segi wanita yang berkejaya tinggi-tinggi ni. Okey. Banyak yang masalahnya yang wanita ataupun pasangan lah yang di bawah-bawah ni. Sebab mereka yang saya lihat ni, dia orang ni kurang dari segi ilmu nak berkeluarga ni. Sebelum berkeluarga, dia orang semua pandang semua okey. Tapi bila dah berkeluarga ni, dia orang rasa macam seolah macam satu dunia baru. Dia orang yang tak boleh nak cope. Okey. Biasa yang kita lihat sekarang ni ialah bila dia orang dah dapat anak. Dia orang tak tahu mana nak hantar, sini situ semua, kan. Saya memangnya tak setuju apabila yang ada pasangan tu masih nak memerlukan khidmat ibu bapa. Dia orang letak ke rumah ibu bapa, kadang dia orang duduk sekali dengan ibu bapa. Saya lagi suka kalau boleh dia orang berdikari. Bila dia orang dah kahwin tu, dah berumah tangga, dia orang apa je dia orang kena hadapi. Betul. Jadi saya nak tanya dengan pandangan Profesor, adakah sistem kekeluargaan kita ni perlu ditambah baik? Sebab dia orang bila nak kahwin, dia orang hanya nak sijil aja. Bila pergi kursus 3-4 hari dah dapat sijil, boleh kahwin. Lepas tu tak ada kursus, tak ada apa lagi. Dia orang tak tahu. Itu yang pertama. Yang keduanya, Sarkawi, saya nak tanyalah. Tadi Profesor ada sentuh dari segi bila dah COVID ni, kan. Ada sistem kerja di rumah. Kenapa tak dikuat-kuasakan untuk suri-suri rumah tangga ni yang berkejaya ni, kan. Boleh kerja di rumah dan dia orang pun boleh tengok anak-anak keluarga dia orang, kan. Betul. Dan biar suami tu, lelaki ni sebagai ketua keluarga ni mencari nafkah untuk keluarga. Bersila lebih. Dan saya setuju bila Profesor kata tadi sekarang ni semua online. Tak perlu masak. Kan order aja, Grab hantar, makan lah. Perlu kadang dapur pun tak berasap pun tak apa. Dulu orang kata dapur tak berasap sebab tak dapat barang-barang Sarkawi, kan. Ya, betul. Itu saja pandangan saya, Sarkawi. Okey, menarik. Terima kasih Baha dari Kuala Lumpur. Nanti kita dapatkan respon daripada Tan Sri. Tapi kita ambil satu lagi panggilan dulu. Ridwan dari Pulau Pinang, difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Ridwan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Tuan-tuan sekali. Ya. Dan ahli panel Santri. Ya. Ni saya ada ini begitu pandangan lah. Kita tengok di Malaysia, kan, ramai wanita yang ceburi bidang politik. Tapi diorang ceburi bidang politik setakat jadi menteri-menteri yang kurang pentingnya. Tapi kita tengok ke Indonesia, kita bandingkan Indonesia, ada menteri kewangan. Itu tengok macam ada jadi menteri kewangan. Ada menteri lepas luar negeri, kita semua wanita ada pegang menteri kebajikan, menteri pendidikan tinggi. Sepatutnya diorang kena
wanita kena lebih kuat lagi bekerja keras supaya wanita tu jadi menteri kewangan ataupun jadi jadi menteri-menteri yang jabatan yang pentingnya, menteri kesihatan dah. Bahawa ada mencabar lagi ya. Itu yang kedua dalam masyarakat awam. Kita tengok wanita semua jadi KSU di kementerian yang kurang penting. Patutnya ada orang jadi KSN. Kita belum ada wanita jadi KSN, Ketua Sesatuan Negara. Tak jadi kementerian keusahawanan. Patutnya ada orang kehadapan dia. Wanita kena bekerja keras supaya menonjolkan bakat-bakat wanita. Betul. Itu yang tadi itulah saya tidak Tansi adalah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga persoalan-persoalan yang anda bangkitkan setakat ini. Tapi tak apalah, saya tahu Tan Sri boleh menjawab persoalan yang anda bangkitkan itu. Tapi kita beri ruang dan juga peluang untuk Tan Sri memikirkan jawapan kepada persoalan yang anda bangkitkan. Kita rehat dulu buat seketika. Kembali semula sebentar saja lagi. Ruang Bicara di mana lagi kalau bukan Bernama TV tentunya. Kita jumpa lagi. Hai, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan banyak persoalan-persoalan menarik juga sebenarnya dibangkitkan oleh dua pemanggil kita setakat ini. Jadi barangkali Tan Sri, respon daripada Tan Sri lah tentang apa yang dibangkitkan oleh Bahar. Pertamanya saya suka itu tentang sistem kekeluargaan itu sendiri yang mungkin kadang-kadang menjadi dilema dan juga konflik kefahaman di kalangan wanita-wanita ataupun pasangan yang mendirikan rumah tangga dan sebagainya. Komen sikit Tan Sri. Keluarga adalah satu support system juga. Ya, selain pada pusat-pusat jagaan kanak-kanak dan sebagainya, keluarga is important support system untuk wanita yang bekerja. Tapi kita sekarang most of us nuclear family, bukan extended family. Dulu memanglah duduk mak ada, bapa ada, nenek pun kadang duduk bersama kan. Seperti yang Bahar cakap tadi, dia tak suka macam itu. Jangan bagi dekat mak bapak. Dia orang dah habis dah kerja. Saya pun setuju. Dia dah habis dah beringat anak dia, janganlah cucu pun dia kena jaga kan. So you must be more enterprising. Betul. Dan ambil tindakan sendiri. So berdikari yang dia kata tu saya setuju sangat. Jadi saya rasa yang pentingnya is hubungan di antara suami dan isteri. Betul dia kata pergi kursus dapat sertifikat nak kahwin. So saya rasa kursus-kursus ni penting kita tekankan, bukanlah hak-hak seperti poligami dan sebagainya, tak payah bawa pun cerita tu. Artinya patut ditekankan adalah shared responsibilities. Dalam dunia ni sekarang tak boleh dah bapa balik, husband balik buka kasut duduk depan TV tengok TV. Mak ni isteri masuk dapur. That is gone, shouldn't be anymore. Sekarang ni mesti apa yang dikatakan shared responsibility, tanggungjawab bersama. Wanita lahir anak, tapi membesar anak adalah tanggungjawab bersama. Dan hal-hal rumah adalah tanggungjawab bersama ya. So I think kalau kita guna konsep ni dan faham that bukan kerja wanita masuk dapur, men tak boleh masuk dapur, ini patriarki, sistem dulu-dulu ya. Sekarang ibu mertua pun dah tak buat macam tu dah. Dia tak suruh pun menantu dia jaga suami dia macam prince or something, you know. So sekarang ni kalau dua-dua pergi dapur, masuklah dapur, bantu membantu. Pergi pasar, dua-dua pergi pasar. Jaga anak, dua-dua jaga anak. So I think this concept of shared responsibility ni sangat penting. Betul. Bagi keluarga sekarang. Dan ini mesti diterap masa kita didik anak-anak kita lagi. Shared responsibility. Ibu dan bapa mesti show anak-anaknya. Bukan anak lelaki pergi main, anak perempuan masuk dapur. So dari kecil kita kena terapkan ini.
Dan kalau kita buat dalam kursus kahwin, lagilah baik. Sebelum dia kahwin, dia dah tahu dia mesti ada shared responsibility dalam hal-hal yang reproduktif atau domestik. Okey. So dia berbangkit juga tentang sistem kerja dari rumah seperti apa yang Tan Sri sebut tadi lah. Dia setuju bahawa ianya telah menunjukkan satu keputusan ataupun result yang cukup baik sebenarnya. Jadi apakah ianya boleh diteruskan sebenarnya untuk memberikan ruang kepada wanita-wanita khususnya lah, sekurang-kurangnya mereka boleh menumpukan kepada pekerjaan mereka, pada masa yang sama juga boleh menumpukan perhatian kepada bekerja dari rumah. Okey, pengalaman yang kita tahu masa COVID, bila ini berlaku, semua berkurung, wanita bekerja online dan sebagainya, ini menjadi double burden. Pasal dia pun kena jaga anak, kena jaga rumah, dan dia pun kena bekerja. So actually it was very tiring for the women. You know. So kalau kita nak buat working from home, anak-anak masih ada, kena ada arrangement masa dia bekerja, anak-anak is taken care of, ya. Dan sekarang ada sistem lah, nanny on call lah, you know. 2-3 jam you can call sistem kiddo care contohnya, you can book a nanny datang tolong. So mesti ada ni, ya. So you should give incentive dan sebagainya untuk sistem ni berlaku, untuk relieve the burden of wanita yang bekerja ni. Jangan ingat dia kerja, dia boleh tengok anak same time. Cannot. Tak boleh. So sistem sokongan lagi satu adalah ini, ya. That they can have this facility, jagaan anak di rumah, ya, dan relieve the burden a bit, dia boleh kerja. Okey, saya juga nak bangkitkan secara ringkas tentang persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan ini. Tetapi mungkin persoalan ini saya ubah sedikitlah. Pandangan daripada Tan Sri sendirilah, mewakili NCWO. Apakah Tan Sri melihat penglibatan wanita baik dalam aspek politik seperti apa yang dibangkitkan oleh Ridwan, dan juga dari segi pentadbiran kerajaan sendiri? Apakah NCWO merasa berpuas hati ataupun masih lagi ada gap? Ya, kita tak puas hati kerana penyertaan di peringkat buat keputusan tu, terutama dalam bidang politik, sangat rendah. Wanita ni, most of them are voters, ya. Mereka pergi pangkah-pangkah, but they are not the calon, you know. So and bila you tak jadi calon, you tak jadilah wakil rakyat. Dan bila tak jadi wakil rakyat, peluang untuk jadi menteri ke, timbalan menteri ke, you know, jawatan-jawatan kepimpinan ni tak ada, kurang. So saya rasa bidang politik perlu diberi perhatian khusus. Saya tahu ahli-ahli politik wanita ni, mereka sudah form, kita buat satu macam bukan pertubuhan lah, Commonwealth dia kata, a group, ya. Tak kira sama ada dia pembangkang ke kerajaan ke, the women get together for the simple promotion of women dalam bidang politik, ya. So saya rasa ini ada satu langkah yang sangat penting. Mereka ada akademi buat latihan, ya. Women ni, dia memang, saya pun perhati sendirilah di cawangan-cawangan, dia tak ke depan. Padahal bila kehadiran tu tengok ramai wanita, tapi bila nak pangkah, men pula naik, ya. Bila kempen dia orang guna wanita untuk memancing undi, pergi banjir undi, pergi buat ke rumah canvassing, ya. Itu kuasa wanita tu, tapi kuasa voting. So saya rasa wanita makin sedar, kuasa yang ada pada mereka, dan kita perlu guna jugalah secara bijak, Saya rasa macam baru-baru ini kan ada isu-isu tentang gender equality, inclusivity, wanita patut tengok kandidat calon-calon ni. Kalau calon tu tak peka, tak usah pangkah lah. Tak kira parti lah, kita kira calon. Padahal yang saya tahu, as I see and I hear, ramai wanita berfikiran begini tau. Dulu kan kita parti kan. Tapi sekarang wanita nak pilih calon. So I think berhati-hatilah. So you have to be, kita tak kira kata dia mesti wanita. Kita mau dia peka isu-isu gender. Orang yang begini ramai, saya pun tengok, bukan wanita saja yang peka, ada male politicians yang juga peka. Kita sangat
bangga and we are happy with their performance. Kita nak kepekaan tu yang penting. Betul. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Tan Sri. Tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Masa begitu pantas berlalu sebenarnya. Harapan dan juga seruan Tan Sri sendirilah bila kita bercakap tentang wanita profesional dan berkemahiran tinggi dalam pasaran pekerjaan ini. Seruan daripada Tan Sri seikhlas-ikhlasnya kepada wanita-wanita kita. Yes. Saya rasa wanita sangat berkemampuan. Mereka boleh, they must just set their mind, lain kata saya boleh buat. Overcome the psychological barrier, perlulah network, because we need women must help women, ya. So kita perlu network and help other women. I think ini sangat penting. Bukan tunggu orang lain bantu kita, we must help ourselves. Ya. Tapi ada masa depan yang cerah sebenarnya kepada wanita di negara kita. Cerah. I'm optimistic. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Said Hassan kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan yalah, saya pun tak puas sebenarnya, banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan Tan Sri. Tapi saya harap mungkin Tan Sri boleh bersama kami lagi di ruang bicara ini untuk topik bercakap. Topik lain. Kita cari topik yang lain pula, mungkin politik barangkali atau pendidikan. Itu pun pendidikan, itu pun penting sebenarnya. Pun. Ya, why not? Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Terima kasih kepada dua pemanggil, Bahar dan juga Ridwan, yang berkongsi pandangan dan juga persoalan yang menarik sebenarnya. Dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda dan selalu kami tepati, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.